Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atun dengar tak? Dengar, saya dengar. Okey. Waiting for Apa someone khabar awak? else. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak How tak ada are you? kamera kat punya ni. I see. Sorry saya ni akan jadi banyak latar belakang. Tak apa. Okey. Yes. Kak tunggu a few lagi kalau ada yang masuk. Waalaikumsalam. Okay. Kak tunggu lagi dalam beberapa minit untuk a few. Untuk siapa lagi yang nak masuk. It's okay. Then I will just saya sambil-sambil juga ni. Sambil-sambil. Okey lah. Sementara tu boleh. Oh, dia ada seorang lagi masuk. Okay, that's good. Siapa lagi? Siapa lagi? Okay, Assalamualaikum. Boleh perkenalkan diri Nisa dari mana? Okey, boleh bagi tahu tak kalau semuanya dengar Kalau ada yang tak dengar boleh bagi tahu Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita terus mulakanlah kita punya kelas, bukan kelas lah, actually ini lebih kepada chit-chat lah, maknanya kita discuss and then kita share and then kalau ada problem kita boleh terus tanya dekat sini. Okey. Sedikit penjelasan, kat team sebenarnya tidaklah buat proper kelas, tak ada proper syllabus,
Tapi kalau based on YouTube yang Kak Tim dah ajar tutorial tu, jika ada yang tak faham dari situ, kita akan discuss kat sini dan Kak akan boleh terus explain immediately. Okay? So jadi untuk permulaan, sebab kita ada beberapa orang kat sini, so kalau boleh berikan sedikit maklumat, at least Akak boleh tahulah you all business apa dan apa keperluan yang you all nak fokus in apa. Okay, ada dah gone through belum Akak punya kelas tutorial dekat YouTube, and then kalau dah gone through sampai tutorial ke berapa, so at least Akak tahu you all punya asas. Anyone nak mulakan, nak cakap dulu? Okay, kalau tak ada siapa, akak sebutlah nama. Boleh trainer Arbaktun dulu start. Okay, apa yang awak nak tahu? Okay, sorry, saya je on video. Saya tengah. Okay, saya Arbat Tumadia. Actually, I'm assigned this session. This is in Malay or in English ni? Boleh. Okay, so actually on behalf of my husband lah, because before this he worked, but because of COVID, and then he's under the furlough scheme. But Alhamdulillah, he got to do something at the moment. So it's under self-employed and we have to declare the tax lah. Okay. So before this, it was back home kan, lain kita borang tu kita dah biasa buat. So now it's just I would like to see how the things, what kind of document that we can prepare, so that probably if we can't do anything, if we can't do our own, then we can, somehow maybe ask help from Kak Tim to help us to organize things lah, to do the declaration. But sorry, I haven't got a chance to see the tutorial lesson. No problem. I have to be honest, yeah. Okay, and and I would love to see what kind of things to learn more. Okay. Thank you. Alright, so kita pergi the next person lah, nanti akak togetherkan jawapan. Boleh second one, NSA. Nak panggil apa, Nisa ke apa tu? Boleh tak introduce yourself and then what you expect from this class? Again, I'm sorry I don't have any picture of mine dekat dalam ni, tak ada sebab kamera tak ada. So at least you can hear my voice je lah. Ataupun maybe she's not ready. Mungkin Dila copywriting. Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Boleh dengar. Jelas. Okay, saya sekarang aktif buat servis menulis copywriting untuk klien yang buat bisnes online lah, terutama untuk usahawan yang buat bisnes online. Tapi sekarang ni memang nak kembangkan lagi lah. Sebab tu nak buat nak belajar buat akaun juga lah, akaun bisnes. Tapi ada juga lah tengok tutorial dekat YouTube ni yang Fatimah Rashid buat tu. Rasa senang ke susah? Lebih lanjut lah. Buat masa ni buat tengok macam tu je kan. So belum betul-betul belum betul-betul serius ni, baru nak serius lah, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Alright, thank you Dila. Nisa dah ready ke? Atau okay. Assalamualaikum Cik Iza. Selamat datang kat kelas. Assalamualaikum Cik Iza. Okay, sekarang ni kita introduce peserta. Maknanya bagi tahu sedikit bisnes apa yang buat, and then you all buat, and then apa you expect from this nak kata kelas pun tak berani kata kelas, because this is not really class, tapi something like macam group lah, untuk kita pergi dengan lebih dekat, kita tengok apa masalah accounts dan sebagainya yang kita boleh help. Okay, boleh tak Cik Iza perkenalkan diri dulu
Jangan bagi tahu apa bisnes yang Cik Izzah buat sekarang, berapa tahun semua. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera. Saya Cik Izzah Okey. ataupun nama FB Cik Izzah. Saya sekarang meniaga buat sambal petai, sambal Cik Yus lah. Jenama brand tu Cik Yus. Ada tiga jenis sambal dalam tu, sambal petai, sambal hijau dengan sambal hitam. Okey. So meniaga lama, baru je start dalam bulan 10 tahun lepas. So aspek untuk kelas ni sebenarnya nak buat apa Full set of account. untuk apa account. Okey. Nak buat account. Sebab macam nak buat ni duit keluar masuk dia nampak lebih sistematik lah. Okey. So the end of the month tu kita tahu berapa yang kita dah belanja, berapa yang kita dah simpan. Buat masa ni terabur lagi. Faham? Itu yang dihadapi oleh semua peniaga kecil-kecilan ni sebenarnya. Okey? Okey, tak apa. Hari ni Kak Tim akan share and then explain semualah. Okey, kejap Kak Tim share. Saya share screen jap. Okey. Sekejap Oops. I think I need to sekejap So sorry, slow sikit alamak I. Okay, cannot go there. Never mind. Dia tak bagi minimize pula, so I have to share whatever I have now. Bismillah lah, share ni dulu lah. Okay, yang ni nampak Nampak tak sharing document? Nampak tak Excel? Nampak. Okay, thank you. Nampak. Alright, so okay, so sebagai seorang peniaga, tak kisahlah dia kecil ke besar, dia self-employed ke, dia online apa dipanggil apa, yang kalau kat Malaysia tu dipanggil dropshipper ke apa ke kan. So at the end, dia punya objektif dia yang dia nak tahu ialah berapa sale dia, okay, berapa jumlah ni ini adalah penyata dia lah, penyata profit and loss dan juga balance sheet. Paling minimum yang dia nak tahu ialah profit atau loss untuk perniagaan dia sepanjang tahun tersebut. Okay? Alright. So ini adalah kita punya ultimate objective. Yang ini yang Cik Izzah nak tahu tu. Okay, untuk mendapatkan semua tu, kita akan ada spreadsheet. Spreadsheet ni Kak Tim dah ajarkan dalam tutorial lah. Okay, so untuk beginner, yang totally beginner macam Arbatun, maknanya dia tak mulakan lagi bisnes, mungkin dia ada baru nak start, memang totally sangat-sangat baru. Okay, boleh rujuk balik, sebab Akak tak boleh pula nak share dekat sini. Boleh rujuk balik tutorial nombor 1 tak silap Akak. Dekat situ Akak ada ceritakan macam mana kita buat filing. Okay, filing. Sekejap. Boleh tak turun kat sini? Oh, I think I can. Alright. So, kejap. I go dekat sini. Sekejap You all nampak tak? Nampak apa tu? Sekarang saya nampak spreadsheet ni. Spreadsheet tu juga Okay, tak apa. Sekejap. It's okay Kak Tim. You proceed on this one. Nanti I'll go follow up and I can this one. At least this is something interesting. Not interesting. I've tried to come up with my spreadsheet. I ada jugalah buat spreadsheet. I dah buat sikit lah my own research and do. So it's good to have this session kan dengan, so nak tengok apa yang I buat tu betul ke tak betul. Okay. So alright. So you know lah, at first basic maknanya basic thing you kena buat adalah filing ya. Pertama sekali iaitu letakkan ada master file, and then you adakan apa tu filing untuk payment vouchers and everything tu. Okay. Yang tu kena buat step by step. Sebab kalau tak ada benda tu, nak buat spreadsheet tu tak akan dapat. Okay. So okay, contohnya spreadsheet ni daripada, kalau untuk peniaga baru dia tak akan ada opening balance lah.
Okey, kalau peniaga yang dah lama, dia akan ada opening balance. Okey, so dalam tutorial yang ke-6 tak silapnya ataupun ke-7, dekat situ Kak Tim ada bagi tahu untuk peniaga contohnya macam Puan Iza kata tadi berniaga dalam bulan 10 tahun lepas So rasanya masih boleh lagi, Yes, start okey, masih boleh lagi kejar. Maksudnya masih boleh lagi check start daripada bulan 10 tahun lepas tu untuk sampai hari ni. So tak susah. Memang boleh buat lagi. So opening balance akan zero and then start daripada tarikh ni adalah Oktober. Okey? 1 hari bulan 10 and then start dengan bank balance. Okey, so cara dia ialah memang kita akan go to the bank first lah. Maknanya bila bank tu keluar, kita tulislah negatif. Kalau bank tu positif, maknanya duit kita masuk, kita akan letaklah positif. Okay, faham ya setakat ni? Okay, itu nombor 1 step dia. Lepas tu nombor 2, setelah letak transaction bank semua sampai bawah, okay, and then you akan tengok bank balance ni akan sama lah. Akan sama dengan bank balance yang ada pada semasa sekarang. Okay. And then yang kedua, transaction yang you kena buat adalah transaction pada cash. Kalau ada cash, cash punya transaction. Maksudnya cash ni kadang-kadang kita keluarkan duit daripada bank something and then kita pegang sebagai cash and then kita buat bayaran untuk cash dan sebagainya lah. Okay, so kalau you all perasan, nampak tak, ni ada bank, ada cash, ada revolut, ada TransferWise. Perasan tak? Okay, yang kat tingkala ni. So ini adalah transaksi yang utama yang you all kena jaga buat debit dan kredit dia. Maknanya keluar dan masuk duit tu. Sebab ini adalah sebenarnya bank kita. Ini adalah tunai kita keluar dan masuk. Faham Okey, kalau tak faham tanya Okey, lepas tu setelah siap semua ni and then semak balik, maksudnya semak balik sekiranya ada transaction yang tidak melibatkan sebarang bank ataupun cash ataupun bank lain-lain lah. Ni macam Revolut, TransferWise ni kind of macam bank jugalah. Kalau tak ada, contoh yang tak ada transaction tu ialah contohnya saya bayar pakai akaun saya sendiri. Saya beli mesin untuk bisnes, tapi saya tak keluar dekat bank. Ni bank account ni bank perniagaan, bank company. Tapi saya pakai cash duit akaun saya sendiri. Okay? So, tapi mesin tu ada tak? Mesin tu ada. Mesin tu masuk. Tapi saya pakai duit akaun bank saya. Itu baru dinamakan transaction yang tidak melibatkan bank ataupun cash ni. So yang itu baru jadi second. Maknanya setelah buat semua ni baru kita tengok yang itu pula. Okay, faham tak? Okay, yang tu yang memang kena ada satu lagi session fokus lah untuk ceritakan benda tu. Sebab ia akan melibatkan modal. Maknanya modal kita akan berkurang, modal kita akan bertambah dan mesin tu akan ada, maksudnya mesin tu akan ada lah. Contoh macam ni saya bagi kan, transaction yang tidak melibatkan bank. Okay, mesin tadi kita beli harga dia 100 euro lah ya. So mesin fixed asset debit lah kan. Okay, so jadi yang kreditnya ialah capital kita iaitu 100. Sebab apa dia kredit? Sebab dia menambahkan, dia increase kita punya modal. Maknanya modal kita dalam bentuk dia dalam kurungan ni, dalam bentuk negatif ni. Bukan dia negatif, dia positif lah sebenarnya. Maksudnya dia increase kita punya modal dan kita akan ada aset dekat sini, iaitu 100 nilai dia. Okey, itu contoh je. Kalau tak faham nanti tanya. Okey, setakat ni jelas Okey, setakat ni jelas Okey, so yang kedua, tadi yang kedua lah, yang ketiga lah Okey. Yang ketiga, untuk buat satu business, untuk buat account kita punya transaction ni, contoh macam Puan Iza buat paste kan? Okay. Satu jenis je kan, maknanya fokus paste je kan. Puan Iza boleh buat sama ada paste, tajuk dia paste je, maknanya sales tu letak je paste kat sini. Ataupun Puan Iza boleh kategorikan kepada 3 jenis. Maksudnya paste 1 je lah. Paste 1, ni paste 2 kan. Maknanya and then paste 3. Okay. Itu maknanya tulislah belimbing buluh and then sambal petai, sambal hijau dan sebagainya lah. Okay. Alright. So jadi Puan boleh ambil je daripada saya punya template yang dekat Telegram tu. Okay, so jadi baiki je kat sini. Macam ni tukar nama, ni tukar tarikh,
transaction tu kan. Okay, and then tarik kat sini, tukarlah semua. Boleh delete je semua ni. Tapi jangan delete macam ni. Okay, jangan delete macam tu sebab kita tak nak formula dekat sini terdelete sekali. Okay. So jadi kalau nak delete macam ni lah. Maknanya tengah-tengah sampai sini. Sampai sini. Tekan ni. Sampai bawah and then delete semuanya. Delete sampai sini je. Puan nampak Okay. Nampak. Okay. So jadi tu cara delete dia lah. And then sekiranya yang seterusnya setelah dah buat baik, dah tulis-tulis, dah kita dah isi data semua kat sini. 1, 2, 3 based on ni semua. And then pergi dekat sini, kita akan buat semakan dekat bawah ni. Nampak tak kat sini? Dekat sini ni ialah, formula dia ialah, yang ini, total asset ni, tolak dengan total equities dengan liabilities ni. Okay, so dia akan dapat jawapan dekat sini dan sepatutnya jawapan dia adalah kosong lah. Dia akan balance lah. Sekiranya dia macam dia tak balance, okay, dia kena check balik dekat spreadsheet ni. Biasalah dekat sini, pertama sekali akan check kat sini dulu. Nampak tak cross check ni? Dekat sini dah jumpa dah. Dekat sini maknanya transaction ni yang tak balance. Nampak tak? Straight ni. Straight ni. So kenapa dia tak balance? So kita akan check lah. Maknanya yang ni sebab saya buat sales. Saya buat bukan ambil direct sales tau, Puan. Okay, yang siapa buat sales. Macam saya rasa Cik Dila, Puan Dila copywriting, dia tak ada masalah untuk buat sales direct. Maksudnya sebab saya percaya dia hanya akan terima duit daripada klien yang dah bayar dulu. Betul tak Puan Dila? Maksudnya Puan Dila dia buat copywriting service. So jadi kalau customer dia nakkan servis dia, okay, so dia terima bayaran dulu and then baru dia deliver produk, dia deliver servis tu. Faham ke? So macam kes Puan Iza, ada setengah klien, customer yang beli sambal petai ke sambal petah melalui invoice. Betul tak? Betul. Okay, so jadi kadang-kadang kita nak check betul tak dia bayar ataupun dia tak bayar. Contohnya macam ni. Ini adalah, okay, kalau tengok ini profit and loss. Ini spreadsheet saya, ini graph lah. Ini sajalah saya buat graph untuk saya tengok saya punya sale bagus ke tak kan. And then ini pada Januari 2021. Okay, Januari 2021 saya punya sales untuk Januari ni. So saya letakkan lah. Maknanya total saya buat by kategori macam ni lah. Okay, saya jual keropok leko, saya jual paste, saya jual dried food, and then ini delivery charges, and then jika ada discount ke dan sebagainya lah, and then this is the total, grand total, maksudnya the charge yang saya betul-betul charge dekat customer, sama ada selepas tambah atau tolak. Okay, ini saya punya kira sales report lah, macam sales report saya. So katakanlah ini 5 bulan 1 ni, customer K ni dia ada beli a few things, and then telah dikira dia kena bayar grand total 40, betul tak? Okay, so jadi saya tak monitor satu customer satu harian. Saya monitor customer bulanan. So ini adalah seluruh bulanan punya sale saya. Contohnya bulan 1 ialah 497.5. Okay. So saya pergi dekat sini. Okay. Ini adalah sales untuk Januari. Okay. Apa yang saya buat ialah, okay, kejap ya. Saya letak dekat debtors. Ada debtors. Ini nampak tak? 497.5 ni. Oh sorry. Ni. 497.5 adalah total sales pada bulan Januari. Okey, ini adalah seolah-olahnya mereka berhutang dengan saya. So jadi bila saya buat account bank, tadi saya dah buat, saya kata kita kira account bank kan. Secara automatik dia akan kontra balik. Dia akan kontra. Tidaklah ditolak. Yes, dia tolak balik secara sendiri. Tolak. So jadi kita akan nampak berapa baki untuk bulan tu. Tengok saya highlight ni semua, nampak tak sum dekat sini? Sum ni kosong kan? Maknanya pada bulan 1 ni, semua orang yang beli sales saya, maksudnya semua pembeli ke whatever lah saya punya jualan tu, semua bayar dengan tepat lah. Maknanya diorang tak ada yang culas pembayaran. Sebab kadang-kadang kita ni busy,
kita ni busy buat sales kan, sebab kita lah pekerja, kita lah production, kita lah marketing, kita lah tukang receive duit, kita lah semua account, semua segala-gala kita. So kadang-kadang kemungkinan besar kita akan termiss customer yang dia kata dia bayar. Saya dah bayar puan tu, dia ambil gambar. Padahal gambar yang dia ambil tu belum bayaran approve lagi, macam mana dia tak tolak dekat account bank lagi, semua dia ambil before kan. Perasan tak pernah tak terjadi. Mesti ada yang pengalaman pernah kena tu. And then tiba-tiba rupanya dia tak bayar lagi. Ataupun kadang-kadang bank reject balik dia punya payment. We never know, you know. So then kat sini bila kita buat account ni, kita akan dapat detect siapa yang tak bayar macam ni. Macam ni contoh ni bulan 2. Ni saya punya total debtors. Tapi kalau ikutkan dia kat sini baru masih ada orang yang belum bayar lagi. Nampak tak? 828 tu. So jadi saya akan check lah. Mana saya akan check satu-satu. So kalau you all buat step by step ni betul-betul, memang tak akan terlepas punya orang yang tak bayar. So that's why kita kena monitor kita punya account every month kalau boleh. Okay. So jadi macam mana kita nak cara nak transaction untuk buat sale ni? Yang ni saya dah ajar last week, ada seorang seorang ni lah yang tanya dekat saya kan. So jadi total debtors kat sini. Jadi lah kalau selalu saya buat macam ni. Okay, negatif, mana saya tekan minus. Saya pergi kat sini. Okay, sorry saya tunjuk Saya tekan ini keropok leko kat sini. Maknanya ini adalah sales untuk keropok leko. Okay, kemudian saya tekan negatif ni. Kenapa saya tulis minus punya sign? Because setiap sales memang dia maksudnya dia credit sales sebenarnya. Kalau dalam bentuk accounting terms memang kita akan credit sales lah, and then debit debtors. Tapi tak payah pening pasal debit credit, so kita akan minuskan dia kat sini. Okay, lepas tu yang ni saya letakkan satu semua ni, semua negatif tanda dia. Maknanya saya ambil leko ni, kemudian paste ni, and then total ni. Walaupun dia tak ada figures pun saya letak juga, sebab kita tak tahu kadang-kadang kita nak betulkan nanti, dia akan automatic pergi kat situ. Okay. And then delivery charge, and then saya tolak discount. Okay, discount dia dekat mana? Bila sometimes kita ada orang kita bagi discount kan. Discount dia akan pergi dekat expenses. Sebab discount tu adalah sebahagian daripada kita punya belanja. Okay. So dia akan jadi positif. Okay, kat sini. Belah sini negatif, okay. Kat sebelah sini semua start daripada operational expenses ni semua positif. Kalau nak tanda, nak buat catatan boleh lah. Ini just in case kalau kadang confused. Ingat balik Kak Tim kata semua belah sales adalah negatif, sign dia. Yang ni semua mesti positif, okay. Termasuk dengan fixed asset. Okay. Bank adalah terpulang kepada statement. Kalau statement tu kata keluar duitnya, maka tolaklah dia. Kalau dalam statement tu kata masuk duitnya, maka masuklah. Kat sini positif lah. Okay, simple Faham setakat ni? Okay, lepas tu sales tadi. And then the baki adalah pergi kat debtors ni. Selalunya I will do like this. Just positive tambah. And pergi kat sini. And then tekan click and then I enter. So dia akan automatic pergi dekat sini. Dia punya apa tu semua. So jadi kita double check je balik. Dekat sini cross check dia. Okay. So jadi adalah kosong lah. Maknanya semua ni adalah balance. So ini dia punya key point, balance. And then check dekat sini dia punya line dia. Maksudnya line untuk transactions tu. So basically you all dah buat berapa transaction? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 transactions. Tetapi dia punya balance dia, maknanya baki dia adalah kosong. Maknanya zero balance. Maknanya bukan baki dia bukannya zero dia punya total dia, tetapi balance dia adalah dia zero rise balik. Maknanya dia balance lah dekat situ. Ini yang menunjukkan sama ada transaction kita tak balance ataupun balance atau tak balance. Okay, yang ni tak balance. Nanti I will check why dia tak balance. Kak Tim nak tanya boleh? Ya, boleh tanya. Saya Boleh. Okay, ni saya kena masuk lagi kelas ni. Okay, tak apa. Okay, tak apa, tanya. Okay, tadi kan yang Kak Tim tunjuk tu sales tu, maksudnya kita dah total lah kan untuk yang sebulan tu kan? Yes, betul. Tepat sekali. Kita dah total dah. Yang ni, okay, kalau tengok okay. So saya macam blank sikit Okay. Okay, so yang ni
adalah total all for the month. Okay ni sometimes it happen to me because sometimes kita kadang kita buat kita tak perasan kita punya formula kadang tersalah bila kita add apa Kita nama tambah ni, nilai ke. kita tambah Tapi memang kita tambah kita row ni Tapi kita memang kena letak sign plus and minus lah kan. dekat mana? Kat sini ke dekat depan ni? Dekat Sini? yang kat depan Ni? yang Kak Tia kata yang ni yang mana Spreadsheet kita ni, nak letak yes, yang mana nak kena letak sign dia. Why? Kalau kalau kata yang tu saya tak reti clear. sangat tu. Mana satu clear, mana satu negatif, mana satu yang kena positif. Boleh Kak Tia? Boleh explain. Okay, kalau nanti Atun tengok dekat YouTube, Ana akan learn very simple one. Ada satu tutorial satu, kena go through balik satu tutorial satu sampai tutorial 7 lah. Okay, so kalau if I start with bank, okay, for example this one you can see this is the first transaction Nampak Ibran 1 online Fatimah, this is bank tolak. Maksudnya ada 200 euro duit keluar daripada bank. Okay. So jadi that's why kita letak dia punya sign dia 200 negatif. Kenapa negatif? Sebab duit tu keluar, tak ada kat kita. Okay? So jadi apa positif dia? So jadi positif tu kita tak payah pening kepala dah. Kita cari je kategori dia. Sebab apa? Kita punya account sendiri, so kita aware benda tu, kita tahu. So 200 ni kata akak ambil duit untuk personal usage lah. So jadi dipanggil drawing. So bila dia ada dua method untuk buatkan transaction ni, dua method. Tapi akak pilih method dia ialah mengurangkan kita punya modal ataupun meningkatkan modal. Simple je. So dekat sini modal. So dia akan mengurangkan modal sedia ada. So instead of 1,400 akak punya modal before, since akak dah ambil balik duit tadi, so modal akak dah sekarang dah jadi 1,200. Faham Okay. Simple je. So jadi yang dekat equity tu akan jadi kurang plus lah. Dia jadi plus, automatic plus because of dia punya sistem dia. Kalau bank punya transaction dia mesti ada satu debit, satu kredit. So bila dekat sini dah kredit, satu lagi mesti automatic kredit. Dia tak perlu tahu kenapa dia debit. Tak perlu tahu. Tapi just nak explain boleh lah. Dia takkan automatic kan, kita masukkan lah tak. Satu benda kita kena masuklah negatif. Kita kena masukkan ke equity tu negatif. So kita tahulah duit tu. Betul. Yang ini adalah opening balance asal lah. Maksudnya siapa yang buat tu kan. Okay. Nanti ada satu tutorial juga yang belajar tentang macam mana nak masukkan opening balance. At least I can see I've got rough the idea lah. Okay. Yeah. So contohnya macam orang ni, okay, second just nak confirm lah bagi faham lagi. Ini orang ni, Khairi ni dia bayar 40 euro ni masuk. Maksudnya duit masuk kan. Maknanya dalam bank statement kita dia tulis in. Maknanya masuklah, kita dapat duit tu. So 40 euro ni automatik jadi positif sebab dia duit masuk. So tak payah kita fikir lagi, satu lagi mesti sign dia akan jadi negatif. Sebab ini positif tu maksudnya debit dan negatif maksudnya kredit. Tapi kita tak payah sebut perkataan kredit tu sebab nanti pening. So kita cakap satu lagi positif, of course satu lagi negatif. So kat negatif tu di mana, since kat team ada buat konsep sales ni adalah sales yang kita nak monitor dekat debtors, so kita akan letak dia minus kat dia. Kita boleh letak nama individu. Contohnya macam mungkin Puan Iza, dia ada stokis. Contoh stokis. Stokis kalau nak asingkan satu-satu boleh. Macam ini adalah orang-orang yang bukan stokis, dia pun agent. Okay, letaklah nama Fatimah, nama mak, sikit lagi dah nak habis dah. We've removed the 40 minutes time limit of your group meeting. Hello? Dapat lagi? Ya. Oh, okay. So kita wrap up sikit sebab macam time dah nak habis. So then, so jadi you all boleh, Cik Iza boleh letak nama-nama dekat sini untuk minuskan dia. Okay? So nanti kita akan dapat, bawah ni kita boleh tahu siapa yang masih berhutang, siapa yang tak bayar invoice lagi. So kita boleh tahu dekat sini. Maknanya sebenarnya simple je. So jadi the best thing ialah kalau tak try, tak tahu kat mana tak tahu. So jadi you all buat and then you all boleh sharing dekat sini. So at least akak boleh terus jawab soalan based on maksudnya apa pemahaman korang sebetulnya. Sebab ini bila ajar macam ni, macam nampak senang, nampak macam faham. Tapi bila tak try, kita tak dapat nak faham benda tu dengan jelas. So boleh try tak untuk next week insyaAllah. Macam Puan Iza, dia dah ada business, boleh terus buat at least 1 month dulu. 1 month dulu with exactly try dulu. Kalau tak dapat 1 month pun buatlah seminggu dulu ke. So dekat situ boleh tahu kat mana tak kena, kat mana tak ada, kat mana yang nak buat. Okay Boleh.
Boleh. Untuk Puan Dila, kalau untuk yang bisnes dah lama, so tak tahu nak start kat mana-mana, boleh rujuk satu YouTube, tajuk dia ialah Opening Balance Tanpa Opening Balance. Lepas tu terus buat current semasa, iaitu sekarang. Maknanya sekarang tu ialah Januari lah, paling tidak Januari dulu. Sebab kita baru bulan 3 kan, so bulan Januari tu sempat lagi. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, sebab saya takut nanti kerang Zoom ni dia, tak tahu lah, dia off sendiri Kak T, Atun? last question. Boleh. Tak, hari tu saya dapat offer, dia tak usik pun. Oh, ya Saya ke? dapat sampai 1.5 jam. Oh, boleh? So ikut rezeki. Ada Kalau tidak, dia off kali tu sendiri, saya kena dia off sendiri. Oh, Tapi okay. dia bagilah masa 10 Oh, minutes, okay. 2 minutes. Ya. Okay. Kalau tak ada, nanti Kak Tim boleh buat je new meeting, and then Kak Tim boleh Start boleh dekat Oh, Telegram macam tu. group kan. Saya Faham. okey. Apa tadi saya nak tanya? Oh, okey. Macam ni kita buat berniaga. Okay, bolehlah saya nak try saya punya yang weekend tu saya buat tu kan, order. Kalau untuk husband saya yang kerja tu self-employed, tak ada apa pun, kita bagi invoice, lepas tu payment masuk. Cumanya sekarang ni yang perbelanjaan tu lah, saya rasa mungkin dia punya spreadsheet lain sikit kot. Macam mana? Okey, dia apa benda dia buat? Boleh tahu Sebab tak? kita tak ada, dia buat macam agent property je. So untuk satu faham. company je. Okey. Jadinya tak ada apa pun. Dia bayar ikut hari yang apa kerja. Okey. Dengan claim minyak. Claim minyak ke Dia apa sendiri satu claim lah. minyak untuk Lepas diri tu tu sendiri je. kan? Simple. Maksudnya itu lagi je. senang. Lepas Kalau kalau macam tu, maksudnya Atun boleh ambil template akak, just baiki nama company, okay, transaction for what year, and then profit and loss ni macam ni yang akak cakap kan, okay, yang ni semua boleh tukar ni, okay, katakan dia property. Contoh property. Income dia mesti something yang berkaitan dengan servis property yang dicari lah. Contoh kalau dia dapat jual something, dia dapat servis duit percentage tu kan. Betul tak? Tak ada, dia macam ni. Dia how to say dia ni macam untuk inspection. Lepas tu dia kira macam per day je. Dia tak ada buat pun sale. Dia memang dibayar ikut berapa hari dia kerja. Dia ambil gambar, dia hantar report. Macam tu je. Okey, tapi dia bukan sale, maksudnya dia servis kan? service Dalam bisnes je. ni dia ada dua je. Satu produk, satu lagi servis. Servis lah. Yes. So jadi So maknanya dia kira weekly lah kita claim. Claim servis lah. Whatever claim, kita whatever service dia claim, lah. kita claim setiap minggu lah. Claim lah. Kalau boleh letak whatever income je pun tak apa, whatever, as long as you understand what is that lah. Okay. And then untuk yang dia punya profit, I mean like expenses dia, expenses akak ni is too much. Okay, of course bank charges dia akan ada. Kalau you go to the bank, bank tu atas nama company dia ke? Maksudnya whatever nama syarikat lah, enterprise ada. Kena, sebab sekarang ni macam atas personal je, sebab self-employed je kan. Self-employed pun dia boleh letak syarikat sebenarnya. Macam akak self-employed juga sebenarnya. I still buat account bank untuk purposely nama company. Because why? Because I know bila masuk dekat account kita personal, it will hard untuk you to differentiate which one is. Itulah. Yes. That's why I will encourage people kat sana luar. Maknanya siapa yang buat business, I mean not really business, I mean self-employed, kalau dia ada whatever income based on freelance ke apa, better you buat something on the company tu. You will not be is it too late now? No, tak late. Tak apa. Lagi lambat pun tak ada masalah. We never late to do something, you know. Yes. So just buat company, just kalau kat Ireland, I mean dalam 40 euro je dia punya bayar. Tapi kat UK ada 30 pound kan. Okay, lebih kurang lah. So jadi just buat, and then once ada nama company, tak kisahlah ANB ke ANC ke whatever, letak je nama, and then terus pergi ke account bank, terus buka account bank, tunjuk dengan nama company kita tu. Okay, so bila ada company account bank, so boleh start daripada tarikh pembukaan bank. Sebab perniagaan kita starting, perniagaan ni maksudnya sama ada servis ataupun produk. So jadi perniagaan kita ni dia akan bermula daripada tarikh bermulanya akaun bank kita dibuka dan didaftarkan. Maksudnya kalau daftar hari ni 6 hari bulan, lepas tu kita buka bank minggu ni dalam 8 hari bulan. So kita boleh transaction pertama akan jadi 8 hari bulan 3 lah. So jadi untuk tahun berakhir
boleh ambil Disember, 31 Disember ataupun bulan 2, bulan ujung bulan 2 tahun depan. 28 hari bulan. Tapi untuk lebih ingat, lebih mudah, macam akak suka 1 Januari habis 31 Disember. Sebab tax year pun di Disember, kan? Betul tak? UK punya tax year ujung tahun kan? Sama. Yes. So jadi Tapi sorry. masalahnya saya tak, yelah kita dah few months kan, kita tak ada register. So yang dah lepas tu biarkan. Sebab dia masuk dalam personal kan. Okay. So then it's okay untuk yang lepas tu, tapi sebab you all akan tak susah sangat untuk self-employed, because self-employed ni dia akan filing personal juga. Even kalau kita ada company sekalipun, selagi kita atas nama enterprise, kita memang akan filing personal tax no matter what, unless kita ada sendirian berhad ataupun kita panggil kat sini company limited kan. Yes. Okay, dan saya faham lah, macam kat Malaysia jugalah. Yes, Kalau macam kat kita Malaysia juga. enterprise, So, yes, so jadi jangan risau apa-apa. Just buat untuk mengasingkan kita punya ni sahaja. Untuk proper, untuk lebih cantik lah kita punya ni, insyaAllah. Okay, thank you Kak Tim. Okay, last question. Kalau ada siapa-siapa sebelum kita nak jumpa lagi minggu depan. Sorry hopefully you all understand apa yang Kak Tim ajar. Boleh kita go through sorang-sorang ke? Sekejap Puan Niza, okay? Okay, boleh lah. Cuma Dia nanti baru nak join Telegram, tengok nota, baca-baca nota dalam tu. Dekat Telegram tu ada template saja untuk memudahkan semua orang ambil template. Tapi untuk nota, like tutorial, memang ada dekat Facebook. Facebook pula. Dekat ni, YouTube. Okay. Okay. Okay, terima kasih semua yang sudi datang. Hopefully Terima kasih. faham. Okay, sama. Okay, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Take care semua. Bye. Salam. Bye-bye.